Assalamualaikum dan salam sejahtera yang berbahagia serta dikasihi Prof. Madya Dr. Abdul Latif Ahmad selaku pensyarah bagi khusus SKKP 6063 Seminar Komunikasi Antara Budaya. Salam hormat kepada rakan-rakan seperjuangan. Saya mendoakan agar kesemuanya sihat dan sejahtera. Baiklah, pembentangan di dalam pembentangan saya pada kali ini bertajuk Hallyu Korea terhadap pemakanan di Malaysia. Baiklah, terlebih dahulu saya ingin meminta maaf jika ada salah silap saya di dalam pembentangan berkaitan Hallyu Korea ini. Oleh kerana saya bukanlah seorang yang begitu arif tentang Hallyu Korea, iaitu gelombang Korea, tapi saya akan mencuba sebaik mungkin untuk membentangkan perkara-perkara yang saya telah bangkitkan sebentar saja lagi. Saya menggunakan pendekatan model 3Act structure, iaitu membahagikan sebuah penceritaan ke dalam 3 bahagian. Act pertama ataupun bahagian pertama dimulakan dengan pengenalan, seterusnya bahagian kedua isi yang saya ingin sampaikan berkaitan makanan, faktor dan peranan media itu sendiri. Untuk Act 3 bahagian ketiga pada bahagian ini iaitu bahagian peleraian, di mana saya akan menyentuh perihal terkait dari budaya serta globalisasi dan diakhiri kepada kesimpulan ataupun penutup. Okey, jom kita mulakan. Jika menyebut atau disebut tentang makanan, secara otomatisnya kita akan memikirkan tentang makanan. Mengikut Kamus Dewan edisi keempat, makanan merupakan bahan-bahan yang boleh dicerna, dan bahan-bahan ini biasanya terdiri daripada karbohidrat, lemak, air atau protein yang boleh dimakan dan diminum oleh manusia serta haiwan. Jadi makhluk mengambil makanan dan minuman ini adalah kerana untuk mendapatkan nutrien yang terkandung di dalam makanan dan demi untuk melangsungkan kehidupan seharian mereka. Kebanyakan budaya mempunyai masakan tradisi mereka sendiri, dan masakan tradisi ini sangatlah unik. Jika kita pergi ke setiap negeri di Malaysia, sebagai contoh terdapat pelbagai nama dan menu yang unik yang melambangkan menu tradisi bagi setiap negeri. Jika di negeri kita sedia maklum, yang masakan lomak cili api merupakan sebahagian tradisi dari mereka. Dan di Pantai Timur, kuih akuk lah yang menjadi satu benchmark bagi masyarakat Kelantan. Hallyu yang membawa maksud gelombang Korea merupakan satu lonjakan budaya popular Korea yang telah memberikan impak yang besar secara global. Pelbagai jenis produk, terutamanya terhadap produk yang berunsurkan kecantikan. Tapi untuk pembentangan ini saya akan mengupas berkaitan lonjakan budaya pemakanan Korea yang berlaku di Malaysia. Odeng, kimchi, dalgona, Maggi Korea, burger Korea McD, nugget PDS McD, ayam pedas Korea dan pelbagai lagi menu yang berlega-lega di pasaran Malaysia, baik di restoran maupun di warung, sehinggalah ke gerai-gerai penjaja turut menyambut akan menu ini. Jika disebut makanan Korea pada ketika ini, kita semua sudah merasakan ianya bukanlah sesuatu perkara yang asing. Dan perkara sebegini boleh diterima khususnya kepada golongan muda remaja pada saat ini. Remaja merupakan golongan yang lebih menerima akan menu-menu makanan dari negara Korea. Bahkan mereka juga menerima berbagai menu-menu makanan yang dikatakan viral dari serata dunia. Jika difikirkan, makanan ruji masyarakat Malaysia umumnya adalah beras dan gandum sebagai keperluan harian mereka. Dan menu-menunya adalah seperti nasi lemak, mi goreng, roti canai, otak-otak, muruku, dimsum dan kuih-kuih tradisional.
Dan sebagai rakyat Malaysia, kita perlu merasa bangga dan bertuah dengan warisan yang kita miliki. Namun, apakah faktor yang menyebabkan kemasukan dan penerimaan rakyat Malaysia terhadap menu-menu yang berasal dari negara Korea ini? Kita beralih kepada faktor-faktor yang bakal dibincangkan. Pertama, industri hiburan Korea pada ketika ini telah berkembang biak tanpa ada had sepadan ruang dan waktu, terutamanya terhadap industri perfilman, iaitu industri hiburan. Dan apa yang ingin saya bentangkan adalah berkaitan makanan serta faktor yang mempengaruhi penularan menu di kalangan rakyat Malaysia. Okey, faktor yang pertama merupakan daripada media itu sendiri. Okey, media ini merupakan salah satu cabang dari kemajuan teknologi di dalam bidang informasi dan komunikasi. Mengikut kamus bahasa, media bermaksud alat ataupun sesuatu perkara yang menjadi perantaraan komunikasi antara dua hala. Bila disebut perantaraan komunikasi, ianya meliputi segala bentuk saluran komunikasi. Saya bagi contoh, untuk media siaran. Media siaran ini adalah seperti radio, rakaman muzik, filem, televisyen dan internet yang memancarkan maklumat mereka melalui secara elektronik. Jika media cetak pula, ianya menggunakan objek-objek fizikal yang menggunakan sentuhan seperti akhbar, buku, risalah, komik dan pelbagai jenis cetakan. Okey, media hiburan seperti rancangan variety show sebagai contoh Running Man dan yang sewaktu dengannya banyak memperlihatkan menu-menu makanan dan budaya kehidupan rakyat Korea. Jika kita perasan, wujudnya istilah mukbang di kalangan YouTubers di Malaysia, dan istilah mukbang itu sendiri berasal dari negara Korea ataupun daripada bahasa Korea yang bermaksud acara makan. Okey, di mana mereka akan mencuba, di mana YouTubers ini akan mencuba menu makanan dari Korea. Lantas itu akan membuatkan penerimaan terhadap rakyat Malaysia apabila melihat masyarakat tempatan yang mencuba menu tersebut. Jelas ya, di sini faktor media amat memainkan peranan yang utama di dalam mempengaruhi pelbagai budaya dari Korea. Media merupakan sebuah mesej yang mengubah masyarakat dengan mengecilkan sosial dan jarak antara individu. McLuhan 1994. Jika kita fahami apa yang McLuhan cuba sampaikan pada tahun 1994 ini, kita akan dapat lihat dan kita akan dapat lalui proses mesej yang dikatakan oleh beliau. Mari kita fikirkan bagaimanakah teknologi komunikasi akan berkembang pada masa akan datang. Mungkin manusia sudah pandai untuk menggunakan panca indera ke-6. Siapa yang tahu? Baik, kita beralih kepada budaya. Saya tertarik dengan istilah mukbang yang baru saya sebut tadi, iaitu istilah mukbang ini bermaksud acara makan, kerana pada pendapat saya, makanan merupakan salah satu cara untuk kita menzahirkan penerimaan kita terhadap sesuatu. Ini merupakan satu perkara yang penting di mana untuk menerima menu-menu asing ke dalam budaya pemakanan kita adalah sangat sukar, terutamanya bagi kaum masyarakat Melayu Islam, kerana isu halal pastinya selalu menjadi persoalan yang utama. Dan perkara begini bukanlah menjadi masalah, kerana setiap menu Korea yang dihasilkan dapat juga mengikut piawaian untuk mereka yang beragama Islam. Sebagai contoh, kimchi halal, odeng halal dan sebagainya. Sekarang ini di Malaysia, restoran Seoul Garden, Hyeocheon dan sewaktu dengannya sudah mendapatkan persijilan halal. Bila kita fikirkan kenapa McD membawa menu-menu yang membawa imej Korea ini, adakah perkara sebegini mengandungi ataupun mendorong nilai positif? Sebenarnya perkara yang sedang berlaku ini adalah satu proses yang digelar homogenisasi budaya. Apakah itu homogenisasi budaya? Okey, dengan secara mudahnya, di mana budaya dominan menyerang atau cuba menolak budaya tempatan. Ingat kembali apa yang saya katakan pada permulaan pembentangan ini. Okey,
Apa yang saya katakan ialah kita semua sudah merasakan ianya merupakan sesuatu perkara yang tidak asing. Nampak tak? Homogenisasi ni dah menguasai budaya kita. Kita dah menerima dan merasakan budaya luar itu biasa, benda yang perkara yang tak asing. Ini merupakan satu agenda halus yang kerajaan Korea laksanakan, penerimaan budaya mereka ke dalam budaya masyarakat dunia, sehinggakan ada masyarakat yang lebih kenal terhadap menu makanan Korea berbanding menu-menu dari budaya mereka sendiri. Kita beralih kepada globalisasi. Okey, globalisasi merupakan sebuah proses interaksi dan proses penyatuan di antara masyarakat. Bila kita mendengarkan penyatuan, secara langsungnya semangat persatuan kita di antara rakyat akan bangun. Seperti mana contohnya penyatuan doktor, saya dan rakan-rakan di dalam mengadakan webinar yang telah kita berjaya adakan pada tempoh hari. Akan tetapi bila menyentuh aspek globalisasi, ianya lebih luas dari apa yang kita bayangkan. Pada saat ini, masyarakat amat bergantung terhadap sistem komunikasi demi pengaliran maklumat sedunia. Okey, kita ambil contoh yang mudah ialah berkaitan kes COVID-19 dan cara untuk menangani permasalahan ini. Pelbagai info yang dikongsi seterusnya menyatukan umat manusia dalam peperangan ini. Kita akan ambil info-info yang sahih daripada negara-negara luar lah, seperti Malaysia, Thailand, India, United Kingdom dan sebagainya. Maaf, kita kembali kepada faktor gelombang makanan Korea di Malaysia kembali. Ya, kita return balik. Okey, kemajuan teknologi merupakan salah satu elemen penting dalam menghubungkan manusia dari satu benua kepada satu benua yang lain. Dengan adanya teknologi, wujudnya peralihan menu-menu makanan kepada dunia. Mungkin rakyat Korea juga telah membuka restoran nasi lemak pertama mereka. Mungkin mereka ada buka restoran nasi lemak di negara mereka. Dengan wujudnya pengaliran globalisasi, masyarakat akan lebih terbuka di dalam penerimaan antara budaya. Tidak tertumpu pada budaya masyarakat yang sedia ada, budaya yang dibawa masuk juga disambut dengan baik tanpa meninggalkan budaya tempatan. Slide yang terakhir iaitu slide kesimpulan. Pengaruh Korea merupakan satu daripada pengaruh besar yang sedang menjajahi dunia. Kita dapat lihat Korea mengambil langkah ialah memasarkan budaya mereka sebagai satu strategi di dalam usaha meningkatkan pelancongan, fashion, industri hiburan serta untuk meraih penerimaan dunia terhadap mereka. Dan tidak lupa juga pelbagai agenda yang mereka rencanakan agar mereka terus maju dan mengikuti arus kemajuan dunia. Burger ataupun hamburger ataupun burger merupakan satu contoh homogenisasi budaya. Kenapa saya menyatakan begini? Kita sedia maklum, burger itu sendiri merupakan makanan yang dihasilkan dari benua Eropah. Di atas kejayaan homogenisasinya, seluruh dunia menerima menu ini dan dipelbagaikan mengikut selera masyarakat setempat. Kita juga dapat lihat di Malaysia, kita ada kuih yang diberi nama Burger Malaysia yang kaya dengan sambal ikan bilis. Kita ada kuih bulan, ladu, koci, bahulu dan pelbagai menu yang menjadikan menu tradisi budaya masyarakat Malaysia. Dengan kepelbagaian budaya di negara kita ini, seharusnya kita merasa bangga dan kita juga menyambut akan kepelbagaian budaya serta tradisi dari luar tanpa kita melupakan meninggalkan budaya dan tradisi adat resam nenek moyang kita terdahulu kerana mereka telah berjuang mempertahankan agar kita dapat kenal siapa diri kita yang sebenar. Akhir kata, sebelum saya mengundur diri, saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Dr. Latif dan rakan-rakan kerana sudi mendengar mengikuti pembentangan saya sehingga akhir rancangan. Sebarang komen dan cadangan boleh diletakkan di ruangan komen bawah ini.
Saya mengundurkan diri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera.